bila hayyun mestilah ada kaunuhu hayyan. Siap. Tu kata tuan ambil lah mana bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kalau tuan bahasa Jawa, Jawa. Kalau Siam, Siam. Kalau Jepun, Jepun. Saya sabit tak pandai. Kalau ada saya cerita dah. Pandai bahasa Tamil sikit kan. Welgam, pulgam, welgam, 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 welgam. Yang biasa saya kerti lah sebut. Mai syarah macam tu tak pandai, tak mengaji. Tak ngaji tauhid dengan bahasa Tamil. Kalau saya ngaji, kalau saya cerita dah. Tuan-tuan sampai nganggar sampai saya sekali nganggar. Dah, cukup. Selesai. Ayat. Baik, iaitu sifat antara ada dan tiada, siap, yang sedia di zat Allah Ta'ala, yang kata dia hayat ni melazim dan melekatkan kepada sifat hayat. Tak kena hayyun itu melazim dan melekatkan, maksudnya menghubung kaitkan sifat hayat di zat. Dan dalil atas demikian itu seperti mana dalil-dalil yang tersebut jugalah. Itulah. Sekali lagi macam mana boleh sebut tak? Ni saya punya kan, tuan-tuan susun sendiri ya. Kalau dia tak sifat kaunuhu hayyan, tentulah ternafi pada dia hayat. Bila dia tak ada hayat, maksudnya dia mati. Betul? Dia tak hidup, maksudnya matilah. Bila dia mati, maka tak boleh buat alam. Bila tak boleh buat alam, alam tak ada. Alam tak ada ni batil, pasal duk ada. Bila alam duk ada, maksudnya ternafilah. Ada dia ternafilah mati pada dia, maka tentulah sabit pada dia hayat. Bila hayat, tentulah kaunuhu hayyan. Kalau sebelum panjangnya tu, bila ada hayat, tentulah digelar hayyun. Bila hayyun, maksudnya ada sifat hayat sabit kat dia, itulah kaunuhu hayyan, maka kerana itulah baru digelar hayyun. Siap. Huraian yang ke-18, kaunuhu sami'an, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar, wajib pada syarat atas, wajib pada syarat pula. Dia tak buh pula tu. Patutnya ada pula. Pasal semua dia buh pula kan. Masuk pula pun juga wajib juga kat kita. Atau mukalah mengetahui serta mengaku dalam hatinya dengan tentu sungguh sabit di zat Allah Ta'ala kaunuhu sami'an, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar dan tidak ada keadaan Allah Ta'ala yang tuli. Dan iaitu apa dia kaunuh ni, iaitu satu sifat yang antara ada dan tiada. Syarah lah berapa kali ya, ulang kali tu. Ada pada akai, tak ada pada pandangan mata. Yang sifat apa kaunuhu sami'an ni adalah yang melazim dan melekat, maksudnya menghubung kaitkan antara sifat sama di zat Allah Ta'ala, yang dia ni lagi pula sedia sifat ni pada Allah Ta'ala. Pasal bila sabit yang sama, tentulah sabit sami' kaunuhu sami'an. Dan dalil atas demikian seperti mana yang telah tersebut huraiannya di atas. Wallahu a'lam itu. Kemudian sifat yang ke-19, kaunuhu basiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat, wajib pada syarat pula. Ni ada pula ni. Wajib juga atas kita tiap-tiap mukalah mengetahui serta mengaku dalam hati tentu sungguh di zat Allah Ta'ala ada kaunuhu basiran, artinya keadaan Allah Ta'ala yang melihat, yang tidak ada keadaan Allah Ta'ala buta. Dan iaitu apa dia kaunuhu ni, dia adalah sifat antara ada dan tiada. Ada pada akal, tiada pada pandangan mata. Dan sifat ni melazim dan melekat, maksudnya menghubung kaitkan akan sifat basar di zat Allah Ta'ala. Jadi pasal apa digelar dengan basir? Pasal dia menunjukkan adanya sifat basar pada Allah Ta'ala. Kalau sekali lagi sebut ke bahasa Inggeris tadi, pasal apa kata cooker? Pasal dia boleh cook. Pasal apa kata printer? Pasal dia boleh print. Pasal apa kata worker? Pasal dia walk. Pasal apa kata apa lagi? Apa saya blender? Pasal dia boleh blend. Pasal apa kata thief? Pasal dia curi. Dia cakap campur orang putih dengan Melayu. Siap. Dan dalil atas demikian itu adalah seperti mana dalil-dalil yang tersebut. Okey, siap. Sekali lagi kalau ajar berfikir, kalau dia tak ada kaunuhu basiran, tentulah dia ternafi pada dia melihat. Bila dia ternafi melihat, maksudnya ada sifat buta. Bila buta, lemah tak boleh buat alam, batil. Pasal alam tu ada. Jadi bila alam ada, tentulah dia basar. Dia ada basar. Bila dia basar, tentulah digelar dengan basir. Bila digelar dengan basir, apa maksudnya? Tentulah maksudnya sifat basar tu sabit di zat, maka digelar itulah digelar basir. Jadi sabitlah kaunuhu basiran. Sepi saya dah buat. Tuan ulang kali dengar tu, cuba susun sendiri pula. Cuma tuan-tuan nak tengok bahasa tu, nak guna bahasa kaunuhu bila, basiran bila, basar bila. Dia take time untuk mahir tu. Macam mana pun, itu ilmu yang tuan-tuan kena dari segi bahas. Macam inilah bahas kita tauhid.
Ngajilah kitab tauhid mana pun, kalau ada tok guru mana pun duk hurai pun macam ni lah format dia. Sama. Pasal dia ambil pada Quran yang sama, Quran Arab, yang bila Arab macam ni lah kaedah nak memaham dengan bahasa Arab. Baik, huraian sifat yang ke-20 kaunuhu mutakaliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Wajib pada syarat atas tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dalam hatinya dengan tentu sungguh sabit di Allah Ta'ala ada sifat keadaan yang berkata-kata kaunuhu mutakaliman, dan tentulah tidak ada keadaan bisu, mesti ternafi itu. Dan iaitu sifat baik apa dia kaunuhu mutakaliman, itulah sifat antara ada dan tiada, ada pada dengan mata, ada pada akal, tiada pada dengan mata, dan sedia di zat Allah Ta'ala yang melazim dan melekat ia akan sifat kalam di zat Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala ada kalam, tentulah digelar dengan mutakalim. Bila mutakalim maksudnya mestilah sebut kaunuhu mutakaliman pada zat Allah Ta'ala. Siap. Itu kaedah dia. Dan dalil atas demikian itu seperti mana dalil yang tersebut juga. Kaedah dia kaedah lemah. Kalau Allah Ta'ala tak sifat kaunuhu mutakaliman, maksudnya tak ada sifat kalam. Bila tak ada kalam dia bisu. Bila bisu dia lemah. Bila dia lemah tak boleh buat langit bumi. Tak boleh buat langit bumi tak ada. Tak ada langit bumi batil. Betul? Bila langit bumi batil maksudnya mesti ada langit bumi. Langit bumi ada maksudnya mesti ada Allah Ta'ala sifat sempurna. Antara sifat sempurna dia ialah kalam. Dan bila dia kalam tentulah digelar dengan mutakalim. Bila digelar mutakalim maksudnya ada sifat kalam sabit di zat. Kerana itu digelar kaunuhu mutakaliman. Sepi dia yang tu. Tuan boleh perhati saya dah sebut tu sama. Dia cuaca cara bercakap. Macam mana pun tuan-tuan itulah masing-masing punya cara belajar. Saya dulu belajar abang ni nak boleh faham macam ni. Berapa orang guru saya jumpa, guru ni style ni, guru ni style ni, guru ni style ni, guru ni style ni. Saya bila boleh faham tu saya tak boleh saya mesti cerita sampai tuan-tuan faham. Tuan-tuan tak faham punya pasal nak kata apa lagi. Taklih aku lepas lah. Aku cerita habis lah. Tak faham juga nak kata apa. Satu, kalau atas saya kata gini lah, wa ma alaina illal balaghul mubin. Baca ayat surah Yasin. Tidak adalah atas saya menyampaikan, saya dah bagi satu penjelasan yang cukup nyata dan jelas. Saya pun cakap kuat, saya gunakan banyak tenaga, berapa kalori dah habis. Bukan berapa nasi, berapa lori kan. Kalori kan, jangan silap dengar. Pasal saya menggunakan tenaga yang banyak untuk bercakap setakat ni. Saya bukan ngajar je ni. Wajib pada syarat atau tetap mengkena mengetahui serta mengaku sebab kaunuhu mutakaliman. Saya bukan ajar itu tahu. Enggak saya cakap macam ni. Letih tau tuan-tuan kalau cakap itu jual ubat itu letih tu sagi lapar makan nasi pinggan habis sajalah dia tu tak cakap itu pun pinggan nasi habis, tambah cakap macam ni lagi habis lah. Sikit-sikit tak tunjuk kata di sebelah saya dah balah, saya dah balik, saya dah menyampaikan mubin lah tu, saya dah bagi sejelas-jelas saya bagi cara orang putih, saya bagi cara orang Melayu, saya bagi cara Arab. Mana tuan-tuan telan tu saya tak tahu lah. Kok mutah kelik lah saya dengar banyak kan. Okey, siap. Selesai tu. Dalil pun sama, tambih. Okey, siap. Jadi tambih ni nanti dia akan bagi rumusan dekat kita dengan apa yang kita dah belajar sifat 20 ni. Yang dia dah sebut dalam sambil-sambil dia sebut dalam kitab ni apa dia? Adanya sifat nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ni, ada ma'nawiyah. Jadi sekali lagi nanti kita tengok apa dia huraian nafsiyah, salbiyah, ma'ni dan ma'nawiyah. Tak boleh faham juga. Beban tu kan mana lah kena punya gitulah sikit kan. InsyaAllah akan baik. Dia take time kan, sikit-sikit lama-lama. Jadi bukit InsyaAllah. Kita nak cari bijih pun, Bobi cerita bijih kan. Nak cari bijih pun sabar, kadang pergi seminggu, sebulan cari tak jumpa bijih lah. Ada gitu. Tuan biasa cari bijih belakang lah. Siapa tak biasa cari bijih ni? Semua biasa. Lagi ada pergi bijih jual 3,000, jual 10,000. Boleh hari-hari gitu. Tak ada ada hari balik saja. Betul. Betul sabar. Ngaji pun mana susah lagi cari bijih dengan ngaji. Mana? Coba, mana? Kan ngaji sampai tidur ni. Maksudnya susah. Siapa cari bijih sampai tidur? Memang tak ada apa-apa. Cari bijih sampai tidur tak ada apa-apa, mengaji sampai tidur lagi tak boleh apa. Sepatutnya macam mana?
lagi bersungguh daripada cari bijih tu. Ustaz nak tanya. Kalau kata macam ni boleh tak? Dia cari akal tu siapa? Macam mana nak cari akal kenal bijih? Ambil bijih, cari bijih, cari patah tu. Katok, skok. Saya tak bisa cari tapi dengar cerita macam tu lah. Okey. Banyak tenaga apa kan? Ngaji pun kalau bersungguh macam mana? Dapat tak? Sungguh cuma itulah bersungguh dengan tak bersungguh itulah. Saya ngaji ada guru kata macam ni nak. Main pun main-main, boleh main lah. Kalau ngaji main-main, sepatutnya mengaji tak boleh main-main. Macam mana? Tak boleh apa lah. Main pun dapat main-main ya. Kalau main-main, dia tak boleh jadi pemain. Wakil sekolah tak boleh, wakil negeri tak boleh, tambah wakil negara tak boleh. Kalau wakil negara pun kalau main-main je lah. Boleh main kena main-main. Dia tak 20-0, malu. Main bola 20-0. Lawan siapa? Lawan Brunei. Allah. Lawan Brunei. 20-0 kena tak main bola. Main badminton 21-0. Tu dia. Bengong ya, main badminton tengah mana? Malu. Pasal apa? Main-main. Cuba main sungguh-sungguh. Macam mana? Ambil bola jalan kakak boleh, belakang boleh, lipat kat boleh, tangan kiri boleh, bubuh raket kat kaki boleh smash lagi. Lipat macam main takraw tu. Canggih tak? Bersungguh boleh buat. Boleh. Tapi saya tak boleh jangan suruh saya. Saya nak kata apa? Kalau main bersungguh-sungguh boleh jadi pemain. Kalau mengaji memang kena bersungguh. Dan ngaji pun kadang bersungguh tak dapat apatah lagi main-main. Dengar ayat tu molek-molek. Kalau naik bijih, naik basikal, kayuh naik gunung pakur tu, tak jadi. Betul, saya cakap. Mesti naik motor, basikal tak padam, motor 2 orang tak boleh bawa. Dengar saya sebut, jadi maksudnya apa? Kena pakai kederak molek. Skill molek, badan sihat. Baru boleh pergi. Kalau tak, lepuk mapuh itu. Sama agak bab ngaji. Tambahlah ngaji ni, ngaji akidah dah, dia kena faham molek. Jangan ada yang silap sikitlah situ. Macam mana pun nisbah susah, memang ada susah sikit dari segi pembahasan. Kalau kita ambil bab akidah macam mana? Macam ni lah. Kalau kita ngaji susah-susah tu, Allah Ta'ala sempurna, jadi apa sifat kesempurnaan mesti sabit di dia. Dan dia tu zat dia. Kita duk bicara ni sifat. Atas kaedah umum sifat dengan zat apa dia? Mestilah sila sebut zat, mesti tak dapat tidak ada sifat kesempurnaan. Bila sifat kesempurnaan ada di zat, mestilah akan jadi kaun. Itu dia punya format. Pasal zat ialah diri, sifat adalah sesuatu yang dinisbah ke zat. Bila nisbahkan sifat ke zat, tentulah ada sesuatu yang menghubung kait. Sesuatu yang menghubung kait itulah dipanggil kaun. Itulah dipanggil kaun. Itu yang dia kata itulah satu sifat yang berada antara ada dan tiada. Apa maksudnya? Ada, saya sabit akal. Akal mesti kata ada. Macam mana hitam mesti ada di beg, macam mana putih ada di baju, macam mana hijau ada di sajadah. Mesti sajadah ialah sajadah, hijau ialah hijau. Tapi realitinya benda yang satu. Tapi tak dapat tidak mesti ada menghubung kait dengan hijau ke sajadah. Mesti ada. Itu kita sebut ala benda. Kita sebut bab ketuhanan. Allah zat, sifat dia mesti sifat ada di zat. Bila sifat ada di zat, mesti ada hubung kait sifat ke zat. Dan bila ada sifat ke zat, zat akan digelar dengan satu gelaran. Bila dah digelar dengan satu gelaran, tak dapat tidak, mestilah ada satu keadaan yang menghubung kaitkan antara sifat ada di zat dengan sebab tu diberi gelaran tersebut. Kalau bahasa format macam tu. Jadi dah baca dah, format memberi. Cuma nak tangkap tak tangkap tu ya. Boleh tak boleh tu. Tu je. Pasal nisbah baca dekat tu dulu. InsyaAllah kita sambung, ada umur kita, ada rezeki esok kita jumpa lagi. Dia kata apa? Tambihun. Dia nak bagi huraian 4 kategori sifat tu lah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. InsyaAllah. Macam mana pun soalan kalau ada sekitar apa kita duk bicara ni. Kita duk bicara ni pun tentulah nak cerita ma'nawiyah. Yang ma'nawiyah ni ialah berlaziman daripada ma'ani. Dan ma'nawiyah tu apa dia? Dia ialah hal. Kalau bantu dia hal yang menunjukkan subutnya sifat ma'ani ke zat. Itu saja. Atas
Sipir dan bahas macam tu. Cara nak faham macam tadi. Okey, soal tu lah ada. Kut sangkut mana-mana. Tak ada kalau kita tangguh dulu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.